Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Irfan Faruqi untuk pantau agenda reformasi di waktu ini. Pastinya kita memberikan tumpuan kepada agenda pada malam ini yang mana kenyataan negara yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan akan menyampaikan kenyataan tersebut di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 pada pukul 9.30 malam ini waktu Malaysia. Menurut Perdana Menteri, antara intipati yang akan disuarakan Malaysia ialah mengenai usaha negara dalam menangani krisis iklim untuk mencapai agenda 2030. Selain itu, turut disentuh ialah berkaitan pelan hala tuju negara di bawah rangka kerja Malaysia Madani serta beberapa lagi isu global. Astro Awani akan menyiarkan secara langsung kenyataan negara yang disampaikan oleh Perdana Menteri malam ini. Ini adalah kemunculan pertama Anwar sebagai Perdana Menteri pada perhimpunan tahunan tersebut. Tema perbahasan umum tahun ini ialah membina semula kepercayaan dan menghidupkan semula perpaduan global, mempercepatkan tindakan agenda 2030 dan matlamat pembangunan mampan ke arah keamanan, kemakmuran, kemajuan serta kemampanan untuk semua. Sebelum beralih kepada perbincangan untuk petang ini, kita harus tahu bahawa Persidangan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78 UNGA 78 kini sedang berlangsung mengumpulkan pemimpin di dunia untuk membincangkan isu-isu global. Tetapi kenapa UNGA begitu signifikan? Kita bersama penyampai AI Jun untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Perhimpunan Tahunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu adalah platform di mana ketua-ketua negara-negara berkumpul untuk membincangkan masalah global. Ia berlangsung setahun sekali di New York. Persidangan ini bermula pada 5 September 2023, tetapi perbincangan paling penting berlaku semasa Minggu Peringkat Tinggi yang berlangsung dari 18 hingga 26 September 2023. Minggu Peringkat Tinggi menyaksikan pemimpin dari seluruh dunia berucap dalam perbahasan umum. Terdapat juga acara penting seperti sidang kemuncak SDG, persidangan iklim, dan mesyuarat peringkat tinggi mengenai liputan kesihatan. Tema utama persidangan tahun ini adalah membina semula kepercayaan dan menghidupkan semula solidariti global, mempercepatkan tindakan ke atas agenda 2030 dan matlamat pembangunan lestari untuk kedamaian, kemakmuran, kemajuan, dan kelestarian bagi semua. Tema ini menekankan keperluan bagi negara-negara untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah global. Persidangan tahun ini memberi penekanan terhadap pencapaian matlamat pembangunan lestari (SDG) menjelang tahun 2030. Oleh kerana 2023 menandakan pertengahan perjalanan ke arah matlamat global 2030, terdapat banyak perhatian diberikan terhadap isu ini. Kita teruskan diskusi petang ini bersama-sama dengan tamu dalam talian Dr. Mat Syukri Syuib, penganalisis dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa UUM. Doktor, kita buka dahulu pentas diskusi petang ini untuk membuka dan juga menjelaskan berkenaan dengan bagaimanakah Perhimpunan Agung ini benar-benar boleh memberikan impak dan juga kesan kepada negara-negara khususnya seperti Malaysia, negara kecil. Doktor. Ya, terima kasih pada Irfan dan Astro Awani. Kita melihat bahawa UNGA ini adalah satu perhimpunan United Nations General Assembly di mana dia menghimpunkan lebih daripada 193 pemimpin di negara yang sah dan kedaulatan yang diiktiraf dan menjadi anggota kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations ini. Jadi dalam komponen United Nations ini dia ada berbagai-bagai komponen. Salah satunya ialah United Nations General Assembly ataupun perhimpunan yang menghimpunkan kesemua anggota yang menjadi ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini. Ada juga negara yang tidak menjadi ahli, ada juga wilayah yang tidak mendapat kedaulatan tetapi menjadi ahli bersekutu kepada PBB ini. Jadi PBB ini adalah merupakan rangkuman General Assembly, iaitu perhimpunan yang boleh dinyatakan hasrat, idea, pandangan, saranan oleh pemimpin-pemimpin setiap negara dunia. Dan kita melihat bahawa dalam konteks itu UNGA ini dia merupakan salah satu organ selain daripada United Nations Security Council. Selalunya kita sebut mengenai Majlis Keselamatan PBB yang sering bersidang dan membuat keputusan yang boleh mempengaruhi dunia antarabangsa secara keseluruhan. Tetapi hari ini pertemuan ke-78 tahun UNGA ini adalah juga merupakan satu manifestasi perhimpunan semua pemimpin-pemimpin yang ada dalam planet bumi ini. Senang kita nak cakap UNGA ini satu perhimpunan yang menghimpunkan semua negara sebab bumi ini sebuah planet yang dihuni oleh lebih daripada 7
bilion manusia yang sedang hidup hari ini dan perlukan kelestarian. Dan pemimpin-pemimpin daripada pecahan planet bumi ini dibahagikan mengikut kaum, mengikut ras keturunan, bangsa, agama dan sebagainya, dan juga geografi, ya, dengan demografi yang begitu rencam. Maka mereka ini 193 pemimpin dunia yang mewakili wilayah negara yang berdaulat, dan mereka juga merangkumi membawa suara bagi 7 bilion lebih masyarakat manusia yang ada di planet bumi ini. Selain daripada itu juga, kita harus sedar, ya, bukan saja mereka ini harus membawa suara untuk menjaga kemaslahatan manusia, tetapi juga flora, fauna, alam sekitar dan sebagainya. Jadi mereka ni mewakili, bahasa yang mudahnya, mewakili manusia, mewakili haiwan, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar dan semuanya. Jadi mereka ini bersuara bagi kepentingan wilayah masing-masing dan pada masa yang sama membawa manifestasi untuk kepentingan manusia, flora dan fauna, yakni alam sekitar, termasuklah contohnya kalau kita lihat pada hari ini mengenai pembebasan karbon dioksida yang terlalu tinggi yang boleh menipiskan, yang terus menipiskan ozon, yang menyebabkan perubahan cuaca yang begitu drastik dan mendadak di peringkat antarabangsa yang boleh mempengaruhi iklim seluruh dunia. Jadi kepentingan UNGA ini ialah dia adalah satu festival sebenarnya, festival yang membawa pemimpin dunia ini untuk bersama-sama menzahirkan idea, menzahirkan saranan yang mungkin boleh menjadi suatu bukan saja perdebatan tetapi mungkin menjadi idea yang menjadi katalis kepada perubahan dan gaya tata urus planet bumi ini sendiri. Kalau kita sebut mengenai kepentingan UNGA ini, sudah tentulah dia memaparkan juga keagungan sesebuah negara. Bagaimana pemimpin itu nantinya berpidato dan juga untuk meyakinkan 193 pemimpin lagi. Jadi ini menunjukkan juga dia bukan satu juara nak cari juara debat ataupun juara kepada apa-apa isu, tetapi dia juga membawa prestis negara. Sekiranya seorang pemimpin itu mempunyai daya intelektual yang tinggi, gaya perbahasaan yang tinggi, idea yang tinggi, maka sesebuah negara itu akan mendapat impak di mana dia akan dikagumi oleh masyarakat global dan juga boleh menjadi satu katalis, menjadi satu sandaran keyakinan. Ya, ini soal perkataan keyakinan ni. Jadi UNGA ini adalah satu tempat festival untuk pemimpin yang mewakili sesebuah negara itu menunjukkan kehebatan negara dia, pencapaian negara dia dan juga manifestasi pemikiran dan juga idea yang boleh kita paparkan kepada seluruh dunia mengenai kepentingan sesuatu negara dan juga sesuatu isu yang nak diketengahkan nanti. Ya, Itu demikian Doktor, apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri sekurang-kurangnya berdasarkan kepada kenyataan Menteri Luar Datuk Seri Zamri Khadir yang menyatakan bahawa Perdana Menteri akan menyentuh beberapa isu yang sudah pun dibangkitkan oleh Dr. Sembilan tadi. Soal alam sekitar, soal kemampanan, soal meyakinkan dan juga memberikan kepercayaan berkenaan dengan kemampuan sebuah negara untuk memberikan manfaat kepada masyarakat global. Berdasarkan kepada rangka asas itu, adakah Dr. yakin bahawa Perdana Menteri malam ini akan mampu memberikan persembahan pidato yang cukup mengagumkan khususnya kepada 190 lebih negara yang akan bersama untuk malam ini, Doktor? Ya, kalau kita tengok dari segi kepribadian Perdana Menteri itu, sudah tentu pidato itu menjadi sebahagian daripada nejut nadi personality diri beliau, ya, sebagai pemimpin politik dan juga Perdana Menteri. Tetapi dalam hal ini yang paling utama yang perlu dibawa ialah kesungguhan dan manifestasi idea supaya bakat pidato, bakat untuk berucap itu dapat membawa suatu impak yang besar kepada negara yang boleh membawa Malaysia ini ke depan dan mempunyai suatu aspirasi yang baru yang boleh dilihat dan ditonton oleh masyarakat dan pemimpin antarabangsa. Yang kalau kita ingat, UNGA ini dia adalah merupakan satu platform di mana pemimpin yang dipilih mewakili sesebuah negara itu sama ada melalui usaha demokratik oleh parti. Contohnya kita ada berbagai-bagai ideologi dalam dunia, antaranya ialah demokrasi. Demokrasi ada negara yang memilih pemimpin melalui pilihan raya. Ada juga negara yang mempunyai ideologi komunis yang mana pemimpin iaitu tidak menghadapi pilihan raya, rakyat tidak memilih pemimpin tetapi mereka terpilih mewakili parti mereka
ada parti sosialis, ada parti yang bersifat satu parti memerintah, dan mereka ini dipilih mewakili itu, tetapi mereka juga mewakili wilayah yang mana mereka akan berpidato di Ungar ini, mewakili sesebuah kedaulatan ya. Jadi dalam hal ini juga Malaysia tidak harus ketinggalan. Sebab kita merupakan sebuah negara yang mempunyai bakat yang pelbagai, mempunyai daya intelektual yang tinggi. Dalam kita lihat pembangunan Malaysia daripada tahun 57 sampai sekarang ini, kita berjaya menzahirkan suatu branding yang cukup kuat di persada antarabangsa melalui penglibatan aktif kita dalam berbagai-bagai pertubuhan. United Nations ini adalah salah satu pertubuhan antarabangsa yang paling penting dan paling menjadi dasar kepada Wisma Putra itu sendiri pun. Mengutamakan pertubuhan bangsa bersatu. Dan Malaysia juga pernah terlibat sehingga pernah menjadi pada tahun 96 di mana kita menjadi pengerusi kepada perhimpunan itu, iaitu UNGA itu dipengerusikan oleh seorang tokoh diplomatik daripada Malaysia. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahawa ini adalah merupakan suatu pukul 9.30 10 nantilah, maksudnya ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan mewakili keseluruhan 32-33 juta rakyat Malaysia ini, dan kita mengharapkan bahawa dengan perucapan yang akan dikemukakan itu akan membuahkan satu prestis kepada Malaysia untuk dipaparkan kepada peringkat antarabangsa, dan akhirnya akan diterjemahkan dalam bentuk keyakinan kepada negara-negara lain untuk mengiktiraf Malaysia. Kalau kita lihat pasport Malaysia ni pasport Malaysia antara pasport yang paling berpengaruh di peringkat global. Bukan saja kita nak pasport kita paling global, dan kita banyak negara-negara yang telah kita boleh lawati tanpa memerlukan visa secara susah senang untuk kita berhubung daripada dengan masyarakat antarabangsa dan global. Dan Malaysia dikenali sebagai sebuah masyarakat ataupun sebuah negara yang mudah menerima pengaruh peringkat antarabangsa, dan begitulah kita mengharapkan bahawa dengan ucapan yang akan bakal dikemukakan pada waktu Malaysia malam ini akan membuahkan satu manifestasi keyakinan. Saya paling utama saya tekankan ialah keyakinan. Kalau kita lihat bahawa ini perhimpunan yang paling penting, harus kita ingat perhimpunan antara paling penting di planet bumi ini. Jadi Perdana Menteri harus menjadi seorang tokoh yang boleh mempengaruhi pemimpin-pemimpin yang ada di planet bumi ini demi kepentingan Malaysia dan juga rakyat dan kedaulatan negara kita. Itu merupakan ulasan pembukaan yang baik khususnya untuk kita menilai apakah perkara yang harus dibangkitkan oleh Perdana Menteri di pentas besar UNGA 78 ini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk kita menelusuri secara lebih teliti berkenaan dengan beberapa isu khususnya berkenaan dengan ekonomi dan juga berkenaan dengan alam sekitar, memandangkan ada beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Perdana Menteri sepanjang hari ini untuk membincangkan perkara itu dengan wakil-wakil asing di New York, Amerika Syarikat. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali menjelang ucapan kenyataan Malaysia oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini antara perkembangan yang berlaku sepanjang hari ini, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri perbincangan bersama Ahli Majlis Hubungan Luar Negeri CFR. Pertemuan itu adalah sebahagian program sampingan Anwar yang ketika ini mengadakan lawatan kerja sempena Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA di New York pada Khamis. CFR merupakan sebuah badan pemikir dan penerbit bebas bukan partisan yang menggalakkan pemahaman dari segi hubungan antarabangsa dan dasar luar negara. Dalam satu muat naik di media sosial, Anwar berkata dalam sesi berkenaan beliau telah mendengar dan berkongsi dasar serta polisi negara terkait hubungan antarabangsa, pentas global dan geopolitik bersama badan pemikir ini. Anwar menghargai jemputan berkenaan dan beliau berharap diskusi berkenaan dapat diteruskan pada masa akan datang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 di New York pada Khamis. Antaranya adalah pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Thailand yang baru dilantik, Srettha Thavisin. Anwar berkata pertemuan 30 minit itu memberi peluang kepada kedua-dua pemimpin untuk mengukuhkan kerjasama sedia ada sambil meneroka pelbagai bentuk kerjasama baru bagi meningkatkan lagi hubungan dua hala Malaysia-Thailand.
Malah mereka juga berpeluang membincangkan pelbagai isu lain melibatkan sempadan negara, proses perdamaian di Selatan Thai dan isu serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Selain Thailand, Anwar turut bertemu rakan sejawatnya dari Iraq, Mohamed Shia Al-Sudani. Kedua pemimpin membincangkan usaha memperkukuh hubungan Kuala Lumpur-Baghdad selain meneroka bidang baharu kerjasama. Anwar turut menyatakan bahawa Malaysia akan membuka semula kedutaannya di Baghdad, Iraq yang telah ditutup sejak 20 tahun lalu. Perdana Menteri juga turut mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengenai iklim John Kerry yang merupakan setiausaha negara Amerika dari 2013 hingga 2017 di bawah pentadbiran Presiden Barack Obama. Antara topik yang dibincangkan ialah mengenai alam sekitar, tenaga boleh diperbaharui dan pemanasan global yang menyebabkan kesan besar di seluruh dunia. Beliau juga menyatakan hasrat untuk terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam peralihan tenaga boleh diperbaharui, pengurangan pelepasan gas metana, kewangan iklim dan teknologi. Kita kembali bersama Dr. Mat Syukri Shoaib, Penganalisis Dasar Politik Ekonomi dan Pengajian Antarabangsa UUM untuk mengaitkan di antara aktiviti-aktiviti pra kenyataan negara yang akan dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang Khamis ataupun waktu sekarang di hari ini kalau waktu Malaysia. Doktor, sebab kata kuncinya ialah keyakinan. Jadi adakah aktiviti-aktiviti ini kemudian diakhiri kemuncak dengan kenyataan negara itu akan membuahkan hasil? Persoalannya, apakah indikator ataupun KPI untuk kita mengukur bahawa keyakinan itu boleh dicapai dan kejayaan tercipta dalam lawatan kerja kali ini, Doktor? Ya, kalau kita lihat dalam konteks ini, hubungan antarabangsa sama ada secara bilateral atau multilateral itu penting kepada Malaysia dan mana-mana negara untuk survive. Ya, kita harus ingat bahawa UNGA ini adalah merupakan satu platform yang mana penghuninya adalah merupakan golongan yang extremely very important person. Dan mereka ini datang dengan pelbagai corak kepimpinan, pelbagai idealism, ya, pelbagai juga peluang-peluang yang boleh diteroka antara satu dengan yang lain. Ya, kalau kita ingat bahawa teori kebergantungan, ya, kita bergantung antara satu negara dengan negara yang lain demi memenuhi hasrat kita. Contoh di Malaysia kita perlukan pengimportan beras sebagai contoh. Kita kekurangan beras. Maka negara ataupun ketua negara yang memiliki daya ekspor beras seperti negara Vietnam ke Myanmar ataupun Thailand dan sebagainya mungkin mempengaruhi kedudukan Malaysia. Begitu juga dalam teknologi sebagai contoh. Kita memerlukan pertumbuhan dan perkembangan sains dan teknologi dalam sektor otomotif. Maka mungkin kita perlukan daya pikiran daripada tokoh-tokoh luar daripada Malaysia seperti Elon Musk dan sebagainya yang lain-lain untuk juga memberikan impak yang positif terhadap pertumbuhan Malaysia. Jadi pertumbuhan sebuah negara ini, senario politik ekonomi, saya sebut mengenai politik ekonomi. Sebab itu adalah saling berkait. Satu bidang pengajian dalam pengajian antarabangsa, ya, dalam ilmu sains politik dan juga strategik. Maka dalam konteks itu perdagangan di peringkat antarabangsa ini penting kepada kita untuk kita capai. Jadi sebab itulah pertemuan yang amat berhormat Perdana Menteri dengan pemimpin-pemimpin korporat terutamanya, seperti kalau kita lihat Google, beberapa pemimpin-pemimpin korporat, ya, yang boleh menyalurkan dana. Soalnya ialah kemasukan dana. Sebab tu selalu kita sebut mengenai foreign direct investment. Foreign direct investment ni kita perlukan kapitalis luar, pemodal luar untuk masuk ke dalam negara kita, mencipta suatu daya kepakaran baru, memberikan ruang pekerjaan dengan pembukaan industri, pembukaan perkhidmatan, ya, dan juga dalam berbagai sektor seperti kewangan, teknologi, ya, yang berbagai ini, supaya rakyat Malaysia ini dapat survive dari segi memenuhi keperluan kehidupan dengan mendapatkan pendapatan secara tetap supaya mereka ini boleh mempengaruhi, dan seseorang itu perlu hidup dan menjadi penyumbang pada ekonomi. Penyumbang pada ekonomi ini termasuklah orang yang membeli, bekerja, guna tenaga dan juga kemudian boleh menzahirkan PPP, purchasing power parity, yang
mampu untuk menggerakkan sektor retail dan wholesale sebagai contoh. Jadi sebab itu pertemuan Perdana Menteri dengan ahli-ahli korporat ni penting. Jadi pertemuan pula Perdana Menteri dengan badan-badan pemikir. Seperti kita lihat tadi CFR tadi, Council of Foreign Relations, yang mempertemukan pemimpin-pemimpin yang terutamanya yang ada di Amerika Syarikat, dan mereka ini ada berbagai-bagai think tank yang merupakan badan NGO atau yayasan yang terbentuk, dan akhirnya mereka ini menjadi pelobi dan menjadi think tank kepada mana-mana pemimpin untuk melabur, untuk bertemu pemimpin, untuk mengadakan suatu hubungan yang akrab dengan antara sebuah negara dengan sebuah negara yang lain. Sebab itu antaranya ialah pertemuan dengan pelabur yang berpotensi dan bernilai tinggi. Pelabur ni pun kita kena hati-hati juga. Kita tak nak pelabur yang datang dah scam Malaysia. Ya, jadi pelabur yang tulen, yang genuine dan mempunyai satu kapasiti yang boleh setia terhadap Malaysia. Ya, sekurang-kurangnya mereka datang melabur dengan jangka panjang. Jangan pula nanti bila kita tak bagi insentif sebagainya, sebab pelabur ni datang kita sediakan insentif infrastruktur, insentif logistik, pelepasan cukai dan sebagainya sebagai contoh untuk mereka memulakan. Jangan nanti insentif-insentif itu telah dituai, akhirnya mereka meninggalkan Malaysia. Sebab itu mendapatkan investor yang real, yang genuine penting. Sebab itu kita melihat Perdana Menteri berjumpa dengan pelabur-pelabur yang mempunyai brand atau jenama yang penting di peringkat antarabangsa. Ini penting sebab mewujudkan keyakinan. Ya. Dan seterusnya ialah berjumpa pemimpin-pemimpin asing. Kalau kita lihat US, Iraq, Turki, Thai dan pemimpin-pemimpin pelbagai ni, kerana mengeratkan hubungan dan memudahkan nanti urusan birokrasi antara negara dengan negara dari segi kemasukan pelabur, dari segi peralihan guna tenaga dan kepakaran dan sebagainya. Ini penting sebenarnya dalam dipanggil sebagai diplomasi ekonomi sebenarnya. Selain daripada menghadiri satu persidangan dan berucap, kerja-kerja rasmi iaitu pertemuan-pertemuan ni sebenarnya membawa prestis juga kepada Malaysia secara keseluruhan. Dan Doktor, saya nak merujuk kepada kenyataan Perdana Menteri semasa program Invest Malaysia New York yang dianjurkan oleh MIDA, yang mana kenyataan yang sama juga dikeluarkan semasa Asian Summit untuk Milken Institute di Singapura, iaitu Perdana Menteri cuba meyakinkan bahawa Malaysia berada dalam keadaan yang baik, kerajaan punya majoriti yang kukuh dan sentiasa komited untuk melaksanakan prinsip ease of business, memudahkan perdagangan dan perniagaan luar masuk ke dalam Malaysia. Meyakinkan komuniti dunia nampaknya merupakan antara mesej yang berulang kali disebut oleh Perdana Menteri. Mengapa perkara itu penting dan adakah memang wujud rasa bimbang terhadap keupayaan Malaysia untuk kembali bangkit sebagai harimau di Asia, Doktor? Ya, jadi harimau Asia ni adalah satu sejarah sebenarnya, Irfan. Kita tak perlu lagi mengimbau sejarah dan nak kembali menjadi harimau, nak menjadi naga, nak jadi itu ini. Kita jadi apa yang perlu kepada kita untuk masa depan. Ya, kalau kita asyik terimbau dengan kita nak kembali kepada itu, kita nak buat apa? Kita nak repeat sejarah kita. Sejarah itu penting di track record kerana mereka membina institusi. Kita ada sekarang ini MOF sendiri, kita ada pelbagai seperti khazanah kita ada pelbagai unit dalam hal contohnya kementerian berkaitan ekonomi dan juga Kementerian MITI. Kita ada MITI, Matret, kita ada MAIDA, banyak agensi institusi-institusi yang telah ada. Jadi saya fikir soal keyakinan pelabur ini ialah kita kena sama ada siapa saja yang menjadi kerajaan dalam negara kita yang bernama Malaysia ini perlu memperteguhkan soal pendapatan kepada rakyat dan juga keyakinan untuk menarik pelabur itu datang ke negara kita dan mencipta satu yang disebut sebagai prosperity and longevity. Ya, persaingan kita ialah untuk kita mengadakan sebuah negara berdaulat, sovereignty dengan with longevity and prosperity. Ya, kalau hidup lama tapi susah juga. Hidup dengan senang dan bahagia untuk keperluan sebagai sebuah negara yang sovereign yang tidak boleh dicatur-catur oleh masyarakat atau pemimpin negara lain. Jadi dalam konteks ini kita melihat Perdana Menteri telah pun berusaha dengan kabinetnya untuk membawa suatu daya tahan yang cukup baik untuk Malaysia mendepani antarabangsa. Dan saya yakin dengan kehadiran banyak pemimpin-pemimpin dunia untuk bertemu dengan pemimpin Malaysia itu, dan pertemuan yang diadakan itu adalah bersifat diplomatik dan ia penting, yang itulah kita sebutkan bahawa
keyakinan bukan saja terhadap pengukuhan kerajaan, tetapi soal apa dasar kerajaan tu nak tawarkan kepada peringkat antarabangsa. Jadi Baik. sebab tu kita kena Dr. ada Syukri, satu saya minta dasar maaf buat saya harus vision yang jelas. mencelah di sini Doktor. Kenyataan dan juga penjelasan yang baik itu sebagai satu pembukaan dan juga untuk kita hadam lebih awal sebelum kenyataan Malaysia yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri pada pukul 9.30 malam ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Mat Syukri Shoaib, Penganalisis Dasar Politik Ekonomi dan Pengajian Antarabangsa UUM untuk perkongsian untuk pantau agenda reformasi di waktu ini. Malam ini kami akan bersiaran seawal 8.30 malam untuk bawakan kepada anda kupasan analisis sehinggalah kepada kenyataan Perdana Menteri yang akan dibuat sekitar 9.30 malam nanti. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.